sudah terang lagi bersuluh bahwa aktiviti penyeludupan dada amatlah membimbangkan semua pihak pada hari ini karena ianya boleh mencemarkan image negara serta meruntuhkan sesuatu agama dan bangsa. Justeru dalam hal, ibu bapak haruslah memainkan peranan yang amat penting dengan memberikan didikan agama yang secukupnya sejak dari kecil lagi serta menerapkan nilai-nilai murni yang boleh dipraktikkan di dalam kehidupan mereka nanti. Perkongsian maklumat serta info daripada orang awam mengenai penyeludupan dada ini juga amatlah berguna bagi membantu pihak berkuasa membuat penangkapan kepada mereka yang disyaki terlibat dalam gejala yang tidak bermaruah ini. Oleh hal demikian semua pihak mestilah berganding bahu dalam membasmi aktiviti penyeludupan dada ini. Penyeludupan dada merupakan satu kegiatan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan negara dan juga integriti serta kedaulatan negara ini. Bukan itu sahaja, sebab utama masalah etika penyeludupan dada ini berlaku adalah karena kemiskinan dan kesempitan hidup yang menyebabkan segolongan manusia yang naif dan kurang terpelajar ini dieksploitasi oleh segelintir individu yang tidak berperi kemanusiaan. Apabila masalah penyeludupan dada ini tidak dikawal dengan baik maka akan merancangkan lagi dan menggalakkan individu yang tidak bertanggung jawab melakukan jenayah terancam. Kesimpulannya, penyeludupan di negara ini semakin berleluasa, maka pihak kerajaan dan orang ramai haruslah bekerja sama dan berganding bahu untuk membanteras kegiatan penyeludupan dada. Penanaman tanaman semula jadi untuk dada haram seperti pokok popi untuk opinium di Asia Selatan menyebabkan perbuatan penyeludupan dada menjadi jadi. Penularan penyeludupan dada disebabkan oleh sesetengah negara tidak mengenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Sebagai contoh negara Argentina ke Peru untuk melakukan perbuatan penyeludupan dada hanya dipenjarakan selama 8 tahun sahaja. Terdapat juga kes-kes yang lebih canggih di mana pengedar dada menggunakan taktik yang kreatif sebagai contoh mereka menggunakan meriam spontan, kapal separuh tenggelam dan sebagainya untuk melakukan perbuatan menyeludupan dada. Selain itu, penyeludupan juga telah menggunakan dokumen dan paspor yang sah dengan alasan melancong, bekerja, dan melanjutkan pengajian untuk melakukan aktiviti tersebut. Ramjit menjelaskan bahwa kesan penyeludupan dada bukan sahaja melibatkan masyarakat malah boleh memberi kesan negatif dalam bentuk hubungan kekeluargaan. Dada juga menyebabkan tekanan emosi, kesan kepada kesehatan fisikal dan masalah pekerjaan. Kegiatan ini juga menimbulkan keadaan huru-hara dan suasana yang tidak harmoni dalam kalangan masyarakat dan kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram akibat terganggu dengan peningkatan kegiatan jenayah yang majoritinya dilakukan oleh penyeludup dada. Kesan ini menjadi punca masyarakat sukar dibangunkan dan jauh ketinggalan berbanding dengan masyarakat lain yang kurang terlibat dalam kegiatan penyeludupan dada. Fenomena penyeludupan dada kini semakin mencemaskan dan angka telah menunjukkan peningkatan. Di Dada Akhbar saban hari memaparkan pelbagai jenis dadah yang diseludup masuk ke negara kita. Oleh itu, pihak kerajaan harus mencari jalan penyelesaian bagi mengurangkan penyeludupan dada. Antara penyelesaian utama isu penyelundupan dada seperti kawalan keselamatan di pintu masuk sempadan negara diperketatkan, melakukan pembinaan tembok batu di sempadan negara, dengan membantu atau memberi maklumat tentang kesan pengambilan dada kepada masyarakat dan ambil kesempatan akan kemajuan teknologi dalam perkongsian data maklumat mengenai penyeludupan dada. Hal ini karena, dengan adanya penyelesaian yang sebegini, negara kita akan lebih damai dan aman karena negara dapat mengawal dan mengurangkan isu penyeludupan yang semakin berleluasa. Kesimpulannya, masyarakat dan pihak kerajaan haruslah bersama-sama bekerja sama dan berganding bahu dalam menyelesaikan masalah isu penyeludupan ini agar nama baik negara kita tidak terjejas.
Kesimpulannya, melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda di negara kita pada hari ini amatlah mencemaskan. Institusi keluargalah yang mencorakkan remaja sejak dari kecil lagi. Maka, setiap masyarakat atau individu perlu dicorakkan dengan baik supaya tidak terjebak dengan gejala sosial terutamanya dadah. Pendekatan agama juga amat sesuai digunakan sebagai alat untuk membentuk kepribadian seseorang individu. Apa juga bangsa dan agama yang ada di negara kita, sudah pasti tidak menyokong dengan penyalahgunaan dadah. Akhir sekali, aktiviti penyalahgunaan dadah ini sememangnya banyak mendatangkan keburukan bukan sahaja terhadap diri dan keluarga tetapi juga terhadap masyarakat dan negara. Usaha pencegahan dan pemulihan penyalahgunaan dadah yang telah sedia ada ini masih boleh diperbaiki dan diperbaharui agar ianya lebih berkesan dan berpanjangan di samping mendapat kerjasama yang baik serta komited di antara semua pihak seperti masyarakat awam dan pihak kerajaan.